Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar satu topik yang baru, iaitu bidang fiqah solat sunat menampung kefarduan. Okey. Jadi boleh buka muka teks muka surat 141 hingga 144. Baiklah. Okey, apa objektif yang akan kita dapat pembelajaran kita hari ini, iaitu yang pertama sekali untuk menyatakan maksud solat sunat rawatib, tarawih dan witir. Yang kedua, menyatakan kaifiat menunaikan solat sunat rawatib. Yang ketiga, menyatakan kaifiat menunaikan solat sunat tarawih dan witir. Dan yang terakhir sekali, menyatakan hikmah solat sunat. Jadi semuanya ada 4. Jadi diharapkan di akhir pembelajaran ini pelajar dapat keempat-empat objektif pembelajaran ini. Jadi kita akan pergi satu-satu. Yang pertama sekali, kita pergi kepada pengertian solat-solat sunat. Dalam bab ni kita akan tengok 3 solat. Iaitu pertama sekali solat sunat rawatib. Apa itu solat sunat rawatib? Solat sunat rawatib ialah solat sunat yang mengiringi solat fardu dan waktunya mengikut waktu solat fardu. Maksudnya ada 5 solat fardu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Jadinya solat-solat sunat yang kita lakukan sebelum dan selepas solat fardu tu, itu adalah solat sunat rawatib. Macam biasa yang kita tengok dekat masjid kan, orang-orang biasa solat kan. Sebelum solat fardu dia ada solat, selepas solat fardu pun dia ada solat. Jadi itu adalah solat sunat rawatib, solat yang mengiringi. Yang seterusnya, solat tarawih. Apa itu solat tarawih? Solat tarawih ni familiar lah bagi kita, iaitu solat yang kita lakukan untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi waktu bulan Ramadan je ada solat tarawih ni. Tak pernah lagi kita solat tarawih pada bulan Zulhijjah, pada bulan Muharram, pada bulan Safar. Hanya pada bulan Ramadan. Dan yang terakhir sekali, apa itu solat witir? Solat witir adalah solat sunat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi solat malam. Solat yang kita lakukan pada akhir sekali sebelum waktu subuh. Kalau waktu bulan Ramadan, kita selalu lakukan solat witir selepas solat tarawih. Jadi solat witir ni ada solat yang dilaksanakan sebagai penutup bagi malam. Kalau kita solat tahajud ke, solat taubat ke, solat hajat ke, kita akhirikan solat kita tu dengan solat witir. Harap jelas lah ya. Yang seterusnya, ini adalah dalil sunat rawatib. Ada 2 dalilnya. Yang bermaksud, Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, aku menjaga untuk solat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumahnya, 2 rakaat selepas isyak di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi daripada sini kita tengok 2 rakaat, kalau kita kira-kira akan jadi 10 rakaat yang dituntut untuk solat rawatib ni. Begitu juga dengan hadis yang satu lagi ni, yang bermaksud daripada Ibnu Umar katanya, aku solat bersama Rasulullah SAW sebelum zuhur 2 sujud. 2 sujud ni 2 rakaat lah, dan selepasnya 2 sujud, selepas maghrib 2 sujud, selepas isyak 2 sujud, dan selepas Jumaat 2 sujud. Bagi solat sunat maghrib, isyak dan Jumaat aku solat di rumahnya. Jadi kat sini kita akan tengok berapa je rakaat yang digalakkan untuk kita solat rawatib. Jadi yang dah diberitahu dalam hadis ni ada 10 rakaat. Untuk lebih jelas, sekejap lagi Ustaz akan terangkan kepada kamu semua. Baiklah, sebelum itu kita kena tahu yang solat sunat rawatib ni terbahagi kepada 2. Terbahagi kepada 2, iaitu yang pertama adalah qobliyah dan yang kedua adalah ba'diyah. Apa itu qobliyah? Qobliyah ni adalah solat sunat mengiringi sebelum solat fardu. Sebelum. Qobliyah daripada perkataan qobla dalam bahasa Arab yang bermaksud sebelum. Jadi ingat, qobliyah yang kamu lakukan sebelum solat fardu. Kalau ba'diyah pula, apa dia? Solat sunat yang mengiringi selepas solat fardu. Iaitu selepas. Kalau tadi sebelum, yang ni selepas. Jadi nak senang cakap, yang berlawanan. Jadi ingat namanya qobliyah dan ba'diyah. Ada 2.
Okey. Yang ni yang Ustaz cakap tadi. Okey. Turutan pelaksanaan solat sunat rawatib. Okey. Yang tadi kita belajar ada 10 kan yang dituntut. Okey. Jadi apa yang dituntut tu? Okey. Kalau kamu nak tahu, yang dituntut tu adalah sunat muakkad. Dan yang tak dituntut tu adalah ghairu muakkad. Okey, ingat tu. Sunat muakkad yang dituntut, ghairu muakkad yang tak dituntut. Okey, jadi macam mana kita nak senang ingat? Okey, tengok carta yang Ustaz paparkan ini. Kalau yang warna biru ni adalah solat fardu. Okey, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Ini solat fardu. Kalau yang warna kuning, solat rawatib muakkad. Yang dituntut tadilah. Yang ada berapa tadi? Ada 10 rakaat, iaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 2, 10 rakaat. Okey. Dan yang warna putih ni pula adalah solat rawatib yang ghairu muakkad. Yang tak dituntut. Okey, ada ni. Kan, kita boleh tengok sini. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Okey. Dan yang merah ni pula tiada. Maksudnya tak boleh solat sunat rawatib waktu ni. Selepas subuh kita tak boleh solat sunat rawatib. Lepas asar pun kita tak boleh buat solat sunat rawatib. Okey. Jadi ini ingat. Okey, dan tengok untuk zuhur ni kita boleh buat 2 rakaat atau 4 rakaat. Cuma kita yang digalakkan, yang kita dituntut buat 2 rakaat. Kalau kamu nak buat 4 rakaat, nampakkan yang warna putih tadi ghairu muakkad yang tak dituntut. Kalau kamu nak buat, boleh dapatlah pahala lebih. Tapi tak dituntut. Yang dituntut adalah 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat selepas. Okey. Jelas ya untuk turutan pelaksanaan solat rawatib. Baiklah, Ustaz akan pergi kepada yang seterusnya. Kita tengok bagaimana kaifiat untuk kita lakukan solat sunat rawatib. Okey. Solat sunat rawatib bilangan rakaatnya adalah 2 rakaat dengan 1 salam. Okey, yang macam biasa kita buat tadi, ataupun 4 rakaat dengan 2 salam. Yang solat zuhur tadi tu. Okey, waktunya bila? Waktunya sebelum solat fardu atau lebih dikenali sebagai qabliyah, sebelum atau selepas solat fardu, iaitu ba'diyah. Dan kita digalakkan untuk buat solat bersendirian atau berjemaah. Kalau untuk solat sunat rawatib secara bersendirian, digalakkan secara bersendirian. Dan bacaan selepas Al-Fatihah, Rasulullah SAW mengajar kita untuk membaca surah Al-Kafirun pada rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua dalam solat rawatib subuh dan isyak. Untuk solat rawatib subuh dan isyak, Nabi ajar kita untuk baca surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Tapi dalam solat-solat yang lain selain daripada solat rawatib subuh dan isyak, kita tak ditentukan surahnya. Boleh baca surah apa-apa pun. Okey. Yang seterusnya, kaifiat untuk menunaikan solat sunat tarawih. Yang ni kita dah biasalah, okey. Jadi berapa bilangannya? Bilangannya adalah 20 rakaat. Tetapi boleh juga dilaksanakan dengan 8 rakaat. 8 rakaat pun boleh. Ikut kemampuan kita. Okey, waktunya bila? Waktunya selepas solat isyak dan sebelum subuh. Okey. Pada malam Ramadan. Maksudnya kita tak boleh buat solat tarawih ni sebelum isyak. Kena selepas isyak. Dan yang pastinya kita kena habiskan solat tarawih tu sebelum masuk waktu subuh. Dan digalakkan secara apa? Boleh buat bersendirian, tetapi lebih afdol kalau kita buat secara berjemaah. Dan bacaan selepas Al-Fatihah tidak ditentukan bacaan surahnya, tetapi sebaik-baiknya kita cuba, kan, kalau kita jadi imam, cuba untuk hatamkan bacaan Al-Quran dalam masa sebulan bulan Ramadan tu. Baiklah. Yang seterusnya, untuk kaifiat solat sunat witir, bilangan rakaatnya adalah dalam bilangan yang kecil, iaitu 3 rakaat dengan 2 salam sehinggalah 11 rakaat dengan 6 salam. Dan ingat, makruh untuk kamu laksanakan hanya 1 rakaat saja. Jadi paling kurang adalah 3 rakaat dan paling banyak yang kamu boleh buat adalah 11 rakaat. Okey. 1 rakaat? No way. Tak boleh. Hukumnya makruh. Kalau kita buat, kita rugilah. Kan makruh ni kalau kita tinggal, kita dapat pahala kan. Tapi kalau kita buat, tak dapat apa-apa. Jadi rugi je kat situ. Okey.
Yang seterusnya waktu dia bila? Waktu untuk kamu lakukan solat sunat witir adalah pada setiap malam. Tak ada ketentuan waktu bila. Yang penting pada setiap malam selepas solat isyak dan solat sunat yang lain sebelum terbit fajar. Maksudnya sebelum subuh selepas isyak. Tak boleh buat witir sebelum isyak. Tak boleh sebab dia kan solat penutup segala solat. Jadi tak boleh. Sebab kita tak solat isyak lagi. Jadi kita tak boleh solat witir dulu. Jadi lepas isyak tu kalau kamu nak terus solat witir pun boleh. Tapi seeloknya kamu bangun qiyam, kamu solat tahajud, kamu solat hajat, kamu solat taubat ke apa-apa ke, baru akhiri dengan solat sunat witir. Dan dilakukan secara apa? Boleh bersendirian jika ingin bangun malam atau berjemaah jika solat tarawih dengan imam. Kalau tarawih tu kita follow je imam. Tapi kalau kamu buat sendiri, kamu bangun tidur, itu digalakkan untuk buat secara bersendirian. Dan bacaan selepas Al-Fatihah macam mana? Rakaat pertama kita diajar untuk baca surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Untuk yang rakaat kedua kita baca Qul ya ayyuhal kafirun. Lepas dah habis dua ni kita bagi salam, kita bangun satu rakaat lagi, rakaat kira rakaat ketiga lah. Kita kena baca apa? Kita kena baca 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Dan jika kamu solat lebih daripada 3 rakaat, misal katalah tadi kamu nak solat 11 rakaat ni, kamu ulanglah balik. Rakaat pertama tadi baca ni, lepas tu rakaat kedua baca ni. Ulang balik dan rakaat yang terakhir kamu bacalah 3 qul. Baiklah, yang seterusnya hikmah solat sunat. Untuk yang terakhir lah ni ya. Jadi apa dia yang akan kita dapat jika kita mengamalkan solat sunat dalam kehidupan kita? Yang pertama sekali, kita dapat menyempurnakan ibadat kepada Allah SWT kerana solat rawatib menampung kekurangan yang ada ketika melaksanakan solat fardu. Kan kita tak tahu solat kita ni dia terima ke tak ke kan, khusyuk ke tak ke. Jadi dengan cara kita lakukan solat sunat rawatib ni, sebelum dan selepas ni, qabliyah dan ba'diyah ni, insya-Allah ianya akan menyempurnakan ibadat kita. Dia akan tampung kekurangan kita tu dalam solat fardu. Yang kedua, apa hikmah yang akan kita dapat? Membantu pembakaran tenaga yang terhasil daripada makanan yang dimakan ketika berbuka puasa kerana solat tarawih menyamai aktiviti senaman sederhana. Kan waktu buka puasa, kita melantak macam tak ingat dunia. Itu nak makan air sampai 4 jenis, kuih muih lagi, lauk lagi, tu belum lagi dessertnya. Jadi benda-benda macam ni kita akan tambah kalori kan. Jadi perut kita senak. Jadi caranya macam mana untuk kita kurangkan kalori apa semua tadi? Dengan cara solat tarawih lah 20 rakaat tadi. Sebab kita bangun duduk. Jadi macam senaman kan. Jadi kat situ dapat membantu pembakaran tenaga. Dan yang seterusnya, yang ketiga, menambah khusyuk ketika solat fardu kerana solat rawatib mempersiapkan hati untuk melaksanakan solat fardu. Akan tambah khusyuk sebab kita lakukan solat dulu kan. Jadi kita dapatlah fokus dulu untuk ibadah, kemudian baru kita lakukan solat fardu tu. Kat situ kita dapat lah dulu kan feel nak solat tu. Gitu orang cakap. Dan yang terakhir sekali, apa hikmah yang akan kita dapat? Menambah kesihatan badan melalui peningkatan aktiviti otot badan, peningkatan kadar metabolisme dan penurunan berat badan. Ini sama juga macam atas tadi. Jadi setakat ini saja perkongsian untuk tajuk hari ini. Ustaz harap kamu semua dapat faham apa yang cuba kita sampaikan, apa yang cuba kita belajar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk amalkan dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.